Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni wajib untuk setiap muslim. Maknanya kalau kita tanamkan minda ruh Islam di dalam anak didik kita, saya belajar kerana sunnah Rasulullah, saya belajar kerana perintah Allah, maka yang ada dalam kehidupan dia kebesaran Allah. Sehingga dia sampai degree ke master ke PhD ke, bukan setakat ilmu di otak dia, tetapi diiringi dengan kebesaran Allah SWT. Kenapa? Kerana bermula dah tertanam sejak dia belajar. Saya belajar kerana Allah, adik belajar kerana Allah ni, Allah perintahkan, maka dia hidup dengan kebesaran Allah SWT. Tapi kalau ditanamkan dari bermula bekerja, belajar untuk bekerja, di otak dia bekerja. Kita nak ajak mental pekerja untuk berjuang, untuk berdakwah, untuk berbuat sesuatu untuk Islam, susah tuan-tuan. Dia akan berfikir saya bekerja, dia akan berfikir macam mana dengan pekerja itu mendapatkan keuntungan untuk diri dia. Dia akan bekerja macam mana dapat keuntungan untuk golongan dia, untuk parti dia, untuk ini dia, untuk itu dia. Last tak ada untuk Allah, untuk Islam. Semua berkira. Ini namanya falsafah, falsafah kebendaan. Dia tak akan buat kecuali dia dapat sesuatu. Orang pinjam pun, orang minta tolong pun, dia akan berfikir apa yang saya boleh ambil dari dia. Semua falsafah kebendaan. Maka hari ini banyak anak-anak didik kita yang terjerumus kepada falsafah-falsafah kebendaan karena salah didikan. Salah didikan tuan-tuan. Sehingga akhirnya jadilah dia seorang doktor, tetapi bukan doktor yang pejuang. Doktor yang setakat cari duit untuk maslahat pribadi dia, selesai. Terus dia buat sampai mati. Belajar agama, jadilah dia ustaz, ulama. Tapi ustaz ulama untuk bekerja, setakat untuk bekerja, menyampaikan apa yang dia dapat. Tetapi roh keislaman untuk merubah masyarakat, untuk merubah umat ni tak ada. Yang penting dia ngajar, bulan-bulan dapat gaji, selesai. Ngajar, gaji, selesai. Terus sampai mati. Tapi cara berfikir macam mana nak merubah umat ni, macam mana membangun kebersamaan, macam mana membangun perpaduan, macam mana membangun Islam, menanamkan roh-roh Islaman, tak ada. Tuan-tuan, tak ada. Karena dari luar negara balik kampung, saya nak kerja. Dari luar negara balik kampung, saya nak kerja. Maka di otaknya kerja. Tak ada untuk berjuang. Padahal tuan-tuan, kalau niat kita nak berjuang, kerja tu dapat. Saya nak berjuang ni, otomatik dia akan kerja. Tetapi kalau dia nak kerja, belum tentu perjuangan mengiringi dalam kerjanya. Nampak tak? Falsafah Islam sangat tinggi dan sangat agung. Saat kita kata, saya berbuat kerana Allah. Saat kita kata, saya nak jadi pejuang, saya nak mendakwahkan agama Allah. Mana ada orang yang mendakwahkan agama Allah yang tak ada kerja? Semua bekerja. Kerana bekerja ni adalah fitrah. Fitrah bekerja ni. Setiap manusia terfikir nak bekerja. Tetapi masalah kita hari ni yang kita tak faham Islam dan ruh Islam tak ada kita, fitrah yang sepatutnya kita buat, kita jadikan matlamat dan tujuan. Dan kita lupakan kebesaran Allah SWT. Maka hari ni tuan-tuan, kalau ada anak melawan mak ayah, dah sekolah tinggi-tinggi, dia lawan mak ayah, dia tak peduli pada mak ayahnya. Kenapa? Karena dia dididik dengan kebesaran kebendaan, bukan kebesaran Allah SWT. Karena dia dididik untuk jadi doktor ke, apa-apa ke, untuk cari kerja. Tetapi tengok lain, seorang anak yang dah dididik dengan kebesaran Allah SWT, dia belajar, dia bekerja kerana Allah, maka lahirlah kebesaran Allah dalam kehidupan dia. Maka orang yang ada kebesaran Allah dalam diri dia, dia tahu apa nak buat untuk mak ayahnya. Dia sangat hormat pada mak ayahnya, dia peduli, dia tahu apa nak buat. Tuan-tuan, mak ayah tak payah nak cakap, nanti kalau saya tua, adik kena jaga saya tu, jaga mama, jaga ayah. Tak payah nak cakap macam tu. Seorang anak yang soleh, yang takut kepada Allah, dia tahu apa nak buat untuk orang tuanya. Dia tahu sejauh mana kedudukan orang tua di hadapan Allah SWT yang dia wajib untuk hormati. Tak perlu dinasihati, tak perlu diminta untuk jaga, dia sendiri akan menjaga secara otomatik. Kenapa? Ruh Islam yang membezakan, tuan-tuan. Ruh Islam membezakan. Maka kita bermula dalam mengaji Islam ni, kita sikit-sikit nak tanamkan roh.
nak tanamkan ruh itu dalam pemikiran kita, dalam minda kita. Dan kedua, tuan-tuan sekalian, kenapa kita cinta kepada Rasulullah SAW? Maka jawabannya, ini perkara yang wajib. Mencintai Rasulullah SAW wajib. Maka wujud kita mencintai Rasulullah, kita belajarlah sirah Rasulullah. Kita mengaji macam mana pribadi Rasulullah, keluarga Rasulullah, Rasulullah bermasyarakat, Rasulullah bernegara, Rasulullah memimpin umat. Ini kita nak kaji semua, nak teliti. Ini wujud cinta kita. Dan lepas tu kita nak ambil apa amalan-amalan sunnah ni, kita nak terapkan, kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Dan ini bermula daripada akidah Rasulullah. Bermula daripada akidah Rasulullah. Maka hari ini kadang-kadang sempena Maulid Rasul banyak kajian-kajian, kajian-kajian, ceramah-ceramah tentang Maulid Rasul. Tetapi semua sayangnya berfokus kepada sirah. Akhlak. Tuan-tuan tengoklah, saya perhatikan semua kajian-kajian Maulid Rasul semua seputar masalah sirah dan akhlak. Padahal ada satu perkara yang sangat penting yang perlu kita bincang saat kita ngaji sirah Rasulullah, saat kita nak menzahirkan cinta Rasulullah. Apa perkara itu? Akidah, tauhid. Ini yang jarang dibahas dalam kajian-kajian. Maka perkara ini yang jarang dibahas, sehingga akhirnya kajian tetap kajian, tetapi masalah-masalah di masyarakat, maksiat, pemurtadan, lepas tu rasuah, pecah amanah, susah nak buat satu perpaduan. Ini semua tak henti-henti dalam perjalanan hidup kita, senantiasa ada. Kenapa? Karena kita kurang memantapkan nilai-nilai roh Islam berasaskan pada tauhid yang benar. Tuan-tuan, maka jika ada tauhid yang dipegang oleh Rasulullah ada dalam diri kita, insya-Allah apa yang akan kita buat, kita akan sampai pada matlamat hasil sebagaimana Rasulullah pernah buat. Kita nak buat dakwah, maka kita mulakan dakwahnya macam mana Rasulullah pernah buat. Kita nak membangun masyarakat, buat satu perubahan, maka kita nak tengok dari mana bermula Rasulullah SAW membuat satu perubahan. Dari mana? Dari tauhid, dari perubahan tauhid. Tuan-tuan, hari ini ramai NGO, individu berdakwah nak buat satu perubahan, tapi fokus perbincangan jauh daripada apa yang Rasulullah pernah buat. Mereka fokus kepada hukum ahkam, mereka fokus kepada matlamat pendirian negara Islam, mereka fokus kepada pembersihan diri dengan ajaran-ajaran sufi. Nampak tak tuan-tuan? Sementara amalan-amalan ini jauh daripada perkara yang sangat asas, iaitu tauhid. Maka kita tengok perjalanan Rasulullah 13 tahun Rasulullah mendidik, menanamkan tauhid dalam kehidupan sahabat Rasulullah SAW. Maka asbab penyelarasan tauhid, pemahaman Islam berasaskan pada tauhid, maka berdirilah negara Islam di Madinah. Maka hari ini bermula daripada sirah ni, kita nak mula macam mana perubahan-perubahan bermula daripada tauhid. Dan kajian-kajian tauhid ni tuan-tuan sekalian, bukan setakat kita nak memahami rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, bukan setakat tu. Tetapi tauhid secara praktikal, kita nak bersihkan hati ni sehingga tak ada apa yang dalam hati ni kecuali kebesaran Allah SWT, takut kepada Allah SWT. Ini namanya tauhid. Kadang-kadang kita terjerumus kepada tauhid secara ilmiah. Di kepala otak kita ni faham perbezaan pendapat, pemahaman, pandangan tentang tauhid. Apa itu Jahmiyah, Asy'ariyah, Salafiyah, semua. Tetapi hati masih penuh dengan perasaan-perasaan sombong. Tapi hati penuh dengan perasaan hasad, dengki, nak saling kerjasama susah. Nak menghormati orang susah, naknya dihormati saja. Ini masalah tauhid. Jadi ada tauhid ilmiah, ada tauhid praktikal. Kita terjerumus pada tauhid secara ilmiah, pembahasan ilmiah. Tapi tauhid secara praktikal yang kita nak bersihkan hati ni, kita kurang. Ini bercanggah kepada ajaran-ajaran sufi.
Nampak tuan-tuan? Orang-orang sufi dia fokus kepada tauhid secara praktikal. Tuan-tuan kalau jumpa orang sufi, mereka akan sembang macam mana kita ni ikhlas, macam mana kita ni tak asad, macam mana kita tak sombong, macam mana kita baik sangka pada orang, bersih hati. Sehingga akhirnya akhlak mereka bagus. Setengah-setengah, bukan semua. Tetapi mereka terjerumus kepada kesesatan tauhid secara ilmiah. Mereka tak boleh membezakan mana syirik, mana kufur, sehingga akhirnya terjerumus kepada kekufuran. Kita hari ini tauhid secara ilmiah, alhamdulillah, sampai satu tahap boleh beza mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah. Tapi tauhid secara praktikal, hati kita masih lagi tak bersih. Masih ada perasaan hasad, merendahkan orang. Sehingga akhirnya ini yang menghambat perubahan. Jangankan perubahan masyarakat, perubahan diri kita pun terhambat. Nampak tuan-tuan? Selama dalam hati kita ada penyakit sombong tu, hasad, dengki tu, maka diri kita nak berubah memang susah. Mungkin ada perubahan, maklumat Islam semakin banyak, tapi roh Islam susah nak berkembang dalam diri dia. Sehingga tak perlu bincang masalah apa-apa, nak kita tanya kenapa bekerja, kenapa belajar, ini pun tak boleh jawab. Sesuai merujuk kepada falsafah keislaman. Maka di sini saya lagi dan lagi untuk kita saling muhasabah diri akan pentingnya menanamkan ruh keislaman, bukan setakat maklumat keislaman. Dan itu bermula daripada pembersihan hati kita. Kalau hati kita bersih tuan-tuan, insya-Allah sebagaimana asbab daripada pemahaman tauhid secara ilmiah, kita akan melahirkan perubahan-perubahan dalam masyarakat kita. Kita akan melahirkan kerjasama yang baik dalam institusi, sesama institusi maupun NGO dakwah di masyarakat. Maka akan lahirlah masyarakat Islam. Tapi kalau tak, susahlah. Akhirnya kita terjebak kepada bukan mengajak orang kepada Islam, tapi mengajak orang kepada diri kita. Akhirnya kita terjerumus pada bukan mengajak orang kepada Islam, tapi mengajak orang kepada mazhab kita, mengajak orang kepada golongan kita, mengajak orang kepada NGO kita. Nampak tuan-tuan sekalian? Maka di sini lagi dan lagi dalam majlis sempena kita saling menasihati agar senantiasa kita mengecek adanya perubahan, bukan setakat minda, tetapi hati kita kena ada berubah. Kalau satu ketika kita ada perasaan meremehkan orang, merendahkan orang, maknanya keimanan kita sedang bermasalah. Kita kena cepat-cepat istighfar, istighfar. Karena masalah hati ni masalah besar. Masalah besar. Orang kadang-kadang nak jadi baik, dia otak kepala dia kena rajin solat ke masjid. Nak jadi baik, nak dekat kepada Allah, kena rajin mengaji. Betul perkara tu, tak salah. Tapi satu aspek yang cukup penting yang dia lupakan adalah masalah tauhid secara praktikal, iaitu hati. Rajin solat, rajin mengaji, rajin duduk majlis, tapi hati dia biarkan perasaan sombong dalam diri dia. Dia belak perasaan hasad dalam diri dia. Dia belak perasaan merendahkan orang dalam diri dia. Maka jangan harap Islam dalam diri dia akan melahirkan ruh perubahan, sama ada masyarakat ataupun diri dia. Maka tuan-tuan, kita kembali dalam dakwah ni mengambil kepada hikmah sirah Rasulullah SAW untuk mula-mula perubahan dalam diri kita, dan itu bermula daripada hati kita masing-masing. Maka kalau hati kita dah berubah, insya-Allah semua boleh berubah. Hati ni dia macam raja, macam pengarah. Sementara anggota badan ni pegawai-pegawai, bawahan-bawahan dia. Kalau hati baik, maka tangan akan melakukan perkara yang baik, kaki akan pergi ke tempat yang baik, cara berpikir pun cara berpikir yang baik. Tapi kalau hati bermasalah, sakit, maka sakitlah semua. Kenapa dakwah Rasulullah sangat mementingkan hati, sangat mementingkan tauhid? Karena hati ni boleh mendatangkan perubahan secara positif, boleh mendatangkan kerusakan secara yang besar. Hati ni tuan-tuan. Kerusakan apa? Yang mula-mula kerusakan amal gitu. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW